Okey, Assalamualaikum ya cikgu-cikgu. Hari ini saya nak kongsikan cara untuk buat CIDS yang daripada mulalah, daripada kosong. Okey. Jadi pertama sekali lepas pergi Google, kita search CIDS. Jadi kebanyakan sekolah dah start buat CIDS, cuma mungkin ramai yang masih tak biasa lagi sebab sistem pun baru. Jadi kita tengok macam mana nak buat lah. Okey, kita ambil yang first sekali. Kalau kita ingat web dia senang sikit lah, Asia Model ni. Tapi nak senang juga, CIDS je. Kita type CIDS terus jumpa yang first website. Okey, ni adalah muka depan lah dia punya first interface untuk web ni. Okay, so CIDS tu merujuk kepada ni lah, Collaborative Instructional Design System. Yang ni kita ambil bahasa Melayu. Tak silap saya boleh tukar. Okay, so kita ke bawah. Okay, untuk ID cikgu-cikgu, untuk ID kena tanya pada guru data. Sebab saya pun tak pasti mana untuk dapat ID sebab saya bukan guru data. Jadi kena tanya guru data sekolah masing-masing lah. Contoh saya dah ada kat sini username saya. Jadi cikgu-cikgu yang mana belum pernah login boleh try lah. Boleh try masukkan ID dan juga password. Kemudian login. Okey, kita cuba login lah. Harapnya sistem okey hari ni. Okey, ni adalah dia punya, yang ni lah interface utama dia sebenarnya ni lah. Selamat datang ke laman sistem. Yang ni dia punya muka depan lah. Yang tadi tu mungkin dia punya pengenalan kot. Saya pun tak pasti. Okey, so apa yang kita akan cari untuk buat RPH adalah yang tengah sekali. Laman utama mereka bentuk perancangan pengajaran. Yang tengah. Okey, pastikan ambil yang tengah. So kita tekan. Okey, ni contoh saya punya ni lah CIDS. Okey, ada nama, ada gambar. Macam mana nak buat ni nanti saya ajar untuk masukkan ya. Okey, so yang ni dia ada tunjuk lah dia punya MIW. Okey, untuk kefahaman cikgu-cikgu, MIW ni adalah untuk mingguan. Okey, Multiple Integration Worksheet ni, lembaran kerja integrasi pelbagai. Yang ni untuk mingguan. Jadi sistem CIDS ni dia akan buat RPH tu secara mingguan dan harian. Selama ni kalau kita pakai Google Classroom ataupun file, kita buat secara harian kan. Tapi kalau CIDS dia akan buat secara mingguan dulu. Kemudian baru kita buat secara harian. Okey? Jadi kita akan, yang pertama sekali kita pergi ke profile lah. Ini untuk cikgu yang belum pernah buat. Ni pertama sekali, first time masuk. Okey, kita masuk ke profile. Sunting profile saya. Okey, kita tekan. Okey, yang ni contohlah profile saya lah kan. Okey, skip sikit sebab ada tu. Okey. Atas tu kita ada nama dengan nombor IC. Okey, kemudian kata laluan ID ni biar kosong je lah kalau kita nak kekalkan kata laluan. Biasanya kata laluan sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kot. Tapi bergantung pada sekolah. Kalau sekolah tukarlah maksudnya. Okey, lain sama je. Negara apa dia. Isi je semua ni. Ikut sekolah masing-masing. Kod sekolah. Isi sampai habis. Okey, jawatan boleh pilih lah. Kalau fikir pentadbiran boleh pilih. Okey, bahasa ni bergantung kepada cikgu-cikgu nak pakai bahasa apalah. Kalau rasa lebih selesa pakai English boleh. Okey, login terakhir ni bergantung kepada kita lah. Macam saya last login hari ni lah. 11 bulan 6. Okey, ni gambar. Okey, macam mana nak upload gambar? Lepas cikgu-cikgu dah habis isi yang atas semua tadi. Okey, kalau perlukan masa boleh pause dulu video ni. Isi dulu. Lepas tu boleh sambung. Okey, lepas dah habis isi semua ni, pergi dekat choose file ni. Bila choose file, tapi ada gambar tak? Tak pasti dalam komputer ni ada gambar tak? Okey, lepas choose file ni boleh pilih lah. Contoh saya pergi, ni saya punya komputer lah kan. Okey, so contoh saya ambil gambar ni, katakanlah ni gambar logo sekolah lah kan, contoh. Okey, kalau cikgu kena ambil gambar cikgu lah. Gambar macam saya dah ada gambar kan, jadi biarlah.
Okey, kalau cikgu belum ada gambar, cikgu ambil gambar profil sendirilah. Contoh gambar yang cikgu pakai untuk Facebook ataupun untuk WhatsApp ke, profile picture tu. Okey, cikgu pilih je profile picture tu. Okey, dia akan papar dekat sini nanti. Cikgu tekan je open. Okey, tekan open. Saya tak tekan sebab saya dah ada gambar. Cikgu kena tekan lah. Open. Okey, saya cancel Cikgu jangan cancel, cikgu tekan open. Kemudian nanti dia akan tunjuk untuk upload lah. Bila dah upload tu, tekan je upload. Okey. Bila upload tu, nanti dia akan keluar gambar macam ni. Okay, ni contohlah gambar saya lah kan. Okay, kemudian akhir sekali, kita simpan profil. Okay, yang ni first step. Kita buat profil je dulu. Okay, ni first step. Bila dah simpan profil, so CIDS ni pun jadi milik kita lah. Maksudnya okay, berjaya kan. Yang ni berjaya dikemas kini. Okay, sebab saya berjaya dikemas kini lah. Sebab saya memang dah ada profil kan. Okay, so sekarang yang kedua dalam CIDS ni adalah jadual. Okay, boleh pergi dekat record. Okay, bukan record, sorry. Tetapan. Okay, yang ni yang kedua Tadi kita buat profil dulu. Yang tu untuk first time user lah. Kalau dah biasa tak payah buatlah profil tu. Okay, untuk first time user juga ataupun untuk pengguna yang dah biasa guna tapi mungkin kena ubah jadual. Okay, cara untuk ubah jadual adalah pergi ke tetapan. Ni tetapan. Pilih waktu pengajaran. Okay, waktu pengajaran. Okay, contoh macam saya, sekolah saya kita ada jadual baru untuk PDPR. Jadi saya boleh ubah kat sini lah. Saya belum ubah lagi. Jadi boleh tukar kat sini lah. Okay, ni jadual sebelum ni lah maksudnya. Jadual yang masa bersemuka tu. Okay. So, waktu sesi persekolahan ni nak mudah kita buat 7.30. Habis pukul 5. Kenapa pukul 5? Sebab kadang-kadang ada sekolah habis pukul 4. Pukul 4.30. Ada yang habis pukul 2. Pilih waktu pada hari yang terpanjang. Maksudnya kalau paling last pukul 4.30, buat je pukul 5, pukul 4.30 pun tak apa. Jangan buat pukul 2. Kalau buat pukul 2, balik pukul 2.30, dia akan ada masalah sikit lah. Dia ralat lah kat situ. Okay, waktu maksimum ni boleh pilih ikut cikgu lah. Biasa kita ambil 20. Okay, boleh pilih ikut cikgu. Okay, hari persekolahan pun ikut cikgu lah. Kalau cikgu punya sekolah Ahad sampai Khamis, tukarlah. Macam saya pakai Isnin sampai Jumaat. Okay, yang ni yang lama lah, jadual lama. Saya hapus dulu. Jadi kita boleh tengok macam mana nak buat satu-satu. Ni kenapa saya hapus? Sebab saya dah tukar jadual baru. Ke boleh hapus pukal? Oh, tak boleh. Okay, saya bukanlah JU untuk CIDS ya cikgu-cikgu. Jadi saya tak pandai sangat untuk buat 2 jadual apa semua tu. Saya buat 1 jadual je. Kalau cikgu nak buat 2 jadual, ada buat jadual anjal tu, yang tu saya kurang pasti. Yang tu cikgu kena tanya guru data lah. Yang ni saya buat yang simple saja, yang macam mana jadual seminggu tu 1 jadual je. Okay. So ni asas lah. Ni asas jadual yang ada. Okay, apa yang cikgu kena buat adalah pilih hari. Okay, kejap. Tengok jadual. Okay, contoh kalau hari Isnin. Oh, tak ada. Isnin. Okay, contoh hari Isnin. Saya ada kelas dengan tingkatan 5. So, saya ambil lah Isnin. Kelas. Okay, kelas macam dekat sekolah saya, kami ada kelas gabung. Okay, ada kelas yang gabung. Jadi, ikut cikgu lah. Kalau cikgu... Okay, untuk pendaftaran nama kelas ni, yang ni kena minta guru data. Guru yang pegang CIDS. Yang ni bukan sendiri buat. Yang ni mesti guru data ataupun guru yang pegang CIDS yang buat. Okay, untuk pilihan kelas ni. Kita tak boleh. Kita memang bila kita buka yang guru biasa punya, dia akan terus keluar pilihan kelas. Okay, kemudian pilih nama kelas lah. 5K, 5R. Okay. Okay, kemudian kategori ni macam saya ajar bahasa. So, bahasa lah. Cikgu boleh pilih lah. Kalau cikgu ajar agama, ambil agama lah. Okay, kemudian ada subjek agama. Macam tu lah. Okay, saya ajar bahasa. Okay, subjek. Okay, bahasa Inggeris ni subjek saya lah. Bahasa Inggeris. Cikgu pilih lah subjek cikgu. Dia ikut
Ikut ni banyak kan? Banyak. Okay. Kemudian, waktu mula ni waktu mula kelas tu. Okay, yang ni nampak macam kosong kan, tapi cikgu tekan je bawah. Tekan je bawah sampai jumpa. Kalau cikgu malas nak tekan sampai bawah, tak ada masalah, cikgu tulis. Okay, contohnya saya start 7.30. So, 07. Ikut dia punya ni 07, titik bertindih, 30. Okay, silap. 07, 30. Yang tukar Okay. Okay, lepas tu, okay, ni sambung sampai pukul berapa? Sampai contoh saya punya kelas sampai 9.30. Okay, kalau malas nak tulis, sebab kadang bila tulis ni dia boleh silap tau. Jadi, kita pergilah ke dia. Sini berapa? Okay, 9.30. Okay, macam ni. So, jumlah waktu, kalau macam ni, 2 jam kan? Bila 2 jam, maksudnya dia sampai jumlah waktu jadi 4 lah. Okay, jumlah page 1. Okay, bergantung kepada cikgu berapa banyak page yang kena buat untuk satu masa tu. Biasanya 1 lah kan. Okay, bila dah habis, jangan simpan. Tambah dulu. Okay, jangan terus simpan. Mesti kena tambah. Okay, so yang ni kita punya yang pertama. Jadual yang pertama. Okay, saya tunjuk contoh yang kedua hari Selasa. Saya buat 2 hari cikgu. Contoh Selasa. Kalau cikgu rasa laju, pause dulu. Kemudian ulang balik. Okay, kalau laju, pause. Kemudian ulang balik. Tengok. Okay, kalau ada persoalan, boleh komen lah nanti. Okay, sekarang hari Selasa. Selasa 9.30. Selasa dekat 4. Okay, sama juga bahasa. Okay, saya dah keluar lah bahasa Inggeris. Okay, sama juga waktu dia. Cikgu pergi je ke waktu dia tu. Okay. Yang tadi tu kosong ni sebab dia pagi tau. 3.30 pagi, 3.50 pagi sebab tu tak ada kelas. Yang ni kita pergi ke waktu 9.30 pagi. Contoh. Kelas saya pukul 9.30. So 9.30 pagi sampai pukul 12. Yang ni jadual PDPR ya cikgu. Kalau cikgu punya jadual ikutlah. Kalau bersemuka, dia setiap kali kita tukar jadual, setiap kali kita kena update. Maksudnya kita kena tukar balik, kita kena hapus. Kemudian kita tambah. Kalau tak nak hapus, tak apa. Cikgu tukar je lah kat sini kan. Tapi nak mudah, kita hapus lah. Senang sikit supaya kita tak confuse. Okay, CIDS ni step dia agak banyak. Jadi cikgu-cikgu kena follow dengan berhati-hati. Okay. So sekarang sampai pukul 12. Sikit lagi. Okay, kemudian sama juga 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Kemudian 1. Okay, ingat tambah dulu. Kena tambah, kena tekan tambah baru boleh simpan. Kalau kita terus simpan, yang dia takkan simpan yang ni nanti. Dia yang last kali tu dia tak simpan. Dia mesti tekan tambah dulu. Okay. Bila dia dah tetap macam ni, nampak yang ni dah setting dia tak boleh ubah kan. Yang ni baru kita boleh tekan simpan. Okay, simpan. Ni saya buat untuk 2 kelas 2 hari Saya tak tunjuk yang mingguan lah. Yang tu nanti kalau cikgu boleh buat sampai hari Jumaat terus lah. Cikgu pause video. Cikgu buat sampai hari Jumaat. Cikgu simpan. Bila dah simpan, kadang-kadang dia ada ralat tau. Bila ralat tu kita kena baca apa sebab ralat tu. Contohnya waktu AM, PM tu silap. Ataupun mungkin salah. Biasanya masa tu yang banyak silap. Okay. Yang tu lah saya boleh ingat pun. Yang ralat tu biasanya. Tapi kalau ada masalah lain, cikgu boleh komen. Okay. Kemudian kita papar jadual waktu. Tapi cikgu saya pun tunjuk berdasarkan apa yang saya belajar cikgu. Saya bukannya tahu sangat. Okay. So yang ni contoh lah. Sebab saya buat untuk 2 hari. So keluarlah 2 hari. Okay. Bahasa Inggeris Isnin 7.30 sampai 9. Selasa 9.30 sampai 12. Ni untuk saya punya lah. Tapi ada lagi sebenarnya. Cuma tak tambah. Ni contoh. Okay, cikgu-cikgu boleh. Kalau tak boleh ikut ni, boleh pause, boleh ulang balik. Okay. Harapnya tak terlampau laju lah. Okay, kalau laju, ingat pause, ulang balik.
Okay, kemudian bila dah habis lah, yang ni kita boleh tengok analisis lah. Contoh kelas 1-5 ni, berapa waktu mengajar dia, berapa jumlah RPH dia. Bergantung kepada jumlah RPH ni bergantung kepada sekolah lah. Ada contohnya kalau kita ada 2 kali subjek untuk kelas yang sama. So jumlah RPH ni akan jadi lebih lah. Okay. Okay, kemudian yang ni ikutlah kalau cikgu nak simpan PDF. Okay, kemudian kita tutup. Lepas tutup, okay, tu dah settle. Tu tahap yang kedua, dah settle. Okay, sekarang untuk yang pertama kali buat ya. Untuk yang pertama kali buat, kita kena cipta rekod baru. Yang ni baru masuk kepada RPH. Tapi sebenarnya bukan RPH, MIW dulu. MIW tu apa yang tadi saya cakap kat cikgu, yang MIW tu yang mingguan. Okay, mingguan. Okay, so kita, kalau cikgu rasa agak panjang, boleh stop dululah. Okay, nanti sambung. Jangan risau. Okay, so kita kalau nak start MIW, okay, boleh masuk cipta rekod baharu. Ni untuk first time ya. Kalau yang dah biasa, contoh yang ni yang dah biasa, macam saya dah biasa buat. Jadi dekat record ni, bila saya buka record, ni buka record ya. Oh, dah masuk bulan Jun. Oh, Jun tak buat lagi lah sebab cuti. Okay, Mei. Okay, yang ni contoh saya punya RPH yang saya dah buat. Okay. So yang ni nampaklah, kita boleh nampak disahkan oleh siapa, penolong kanan. Okay. Berapa RPH? Yang ni jadual sebelum cuti, sebelum PDPR. Jadi ada 3 RPH. Okay, ni masa dia. Okay, yang ni contoh yang dah siap. Okay, sekarang kita bukan nak tengok yang dah siap, kita nak mula baru. Okay, so saya keluar daripada sini. Tutup. Okay, pergi balik record. Ni yang baru ya, first time. Cipta rekod baru. Okay, tapi cikgu-cikgu kena bersabar dan bertabah lah sebab agak panjang. Okay, tak apa. InsyaAllah boleh. Okay, cipta rekod baru. Okay, nama rekod. Contohnya, saya buat tingkatan 1 contohnya. Jadi, RPH tingkatan 1 2021. Contoh ya. Katakanlah minggu 29. Katakanlah. Okay, saya tak pasti minggu ke berapa. Okay, minggu 29. Okay, kategori sekolah. Yang ni cikgu kena hati-hati. Sebab yang ni banyak cikgu yang salah buat. Jadi bila salah buat, automatik kena ulang semula rekod. Ulang semula rekod tu sangat sukar. Okay, jadi kena hati-hati. Kategori sekolah mesti ikut sekolah lah. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, ikut cikgu. Tapi macam saya sekolah menengah. Yang jadi masalah dekat aras kelas. Sebab aras kelas, dia ada juga sekolah menengah. Tapi tu bukan aras kelas yang kita nak. Kalau cikgu pilih sekolah menengah, automatik bila cikgu buat RPH, dia akan jadi masalah. Sebab dia kata RPH ni untuk sekolah menengah. Jadi kita tak boleh pilih tingkatan. Itu masalah yang banyak cikgu salah buat. Dia pilih sekolah menengah. Jangan pilih sekolah menengah untuk aras kelas. Aras kelas mesti tingkatan. Contohnya saya ambil tingkatan, tadi tingkatan berapa? Tingkatan 1. Okay, so tingkatan 1. Okay, kena ingat ni. Okay, kita akan, kalau kita salah dekat sini, habis. Kita kena padam buat semula. Mungkin cikgu tak nampak bila, contoh kita buat kat sini kan. Katakanlah kita pilih sekolah menengah. Kita boleh teruskan buat sampai akhir. Masa tu mungkin cikgu tak nampak lagi. Tapi bila kita nak start buat RPH yang pilih kelas, kita tak boleh pilih. Waktu tu kita akan merana lah sebab kita dah buat banyak, dah buat panjang. Tapi tiba-tiba tak boleh pilih kelas. Yang tu masalah. Jadi cikgu kena ingat sekolah menengah ataupun sekolah rendah ikut cikgu. Kelas mesti tingkatan. Okay. Okay, harapnya cikgu ingat lah. Okay, contohnya saya punya bahasa, subjek bahasa. Okay, pilih. Ni sama macam tadi yang kita buat jadual tu. Kita pilih bahasa Inggeris. Okay, ni contoh saya punya ni PDPR. Yang saya tukar siap-siap. Minggu berapa Tak ingat dah pula. Minggu 18. 18 kot. 18 betul. Okay, so PDPR lah. Saya punya PDPR. Untuk kita start ni lah. Kalau cikgu bukan PDPR, tak payah buat yang ni. Kalau cikgu buat untuk bersemuka, tak payah tekan. Kalau perlu, tekan.
Yang ni untuk STEM. Yang ni saya tak pasti sekolah mana yang guna. Sebab sekolah saya tak pakai yang ni. Rasanya lah sebab saya bukan cikgu STEM. Okey, PDPR. Kemudian cipta rekod ya. Okey, cikgu tengok balik. Yang ni maaf lah, yang ni kena lama sikit. Sebab yang ni banyak masalah. Kena tengok kategori sekolah, mesti sekolah menengah, aras kelas mesti tingkatan. Yang tu wajib kena ingat. Okey, kemudian dah settle. Cipta rekod. Tekan. Okay, saya nak ingatkan cikgu-cikgu ya, kita buat ni untuk mingguan tau. Mingguan, bukan PH lagi. Belum harian. Yang ni baru mingguan. Okay, so sekarang dekat sini, kita pilihlah tarikh dia. Contoh, minggu depan start. Hari ni 14 bulan Oh bukan, hari ni 11. So ni minggu depan kan? Betul lah, 14 sampai 18. Yang ni automatik tau. Biasanya dia akan ambil tarikh yang minggu depan. Kalau kita buat minggu ni, maksudnya untuk minggu depan. So dia akan automatik keluar. Tapi kalau cikgu nak ubah, boleh je tekan 21. Tak ada masalah. Okay, cikgu tekan je. Baik, yang tu satu. Minggu pengajaran, yang ni cikgu kena ubah. Tadi minggu ke-18 kan? So, minggu ke-18 pilih. So, dia automatik keluar lah. 18 sampai 18. Jangan salah dekat sini ya cikgu. Kalau cikgu buat untuk seminggu, so mesti sama number dia. Jangan buat 18 sampai 19. Dia boleh buat tapi dia susah sikit. Dia cikgu kena pilih minggu lah, banyak-banyak susah. So, kita nak mudahkan, kita ambil yang sama sahaja. Okay, pemberitahuan ni contohnya katakanlah cuti umum ke contohnya. Katakanlah, saya tak ingat tarikh. Katakanlah 19 Jun. Cuti umum. Katakan, saya tak pasti. Ni contoh je. Okay, cikgu kena tekan macam tu. Okay, dari sekali saya tunjuk contoh. 19 Jun 2021. Ni contoh yang saya buat lah. Saya tak pasti sekolah lain tulis macam mana. Bila ni, cikgu kena pilih kat sini tekan ni. Okey, baru dia keluar. Macam ni baru betul. Kalau cikgu silap, cikgu tekan 2 kali. Double click ya. Contoh. Oh, tak jadi pula. Maaflah silap. Oh, tak jadi. Tak apalah. Kalau cikgu silap, cikgu padam, cikgu buat balik. Okey. Kalau cikgu silap, cikgu padam dan buat semula Okey, padam ni X ya. X kemudian tulis semula. Okey, bidang pembelajaran. Okey, contohnya tingkatan 1 kita ambil listening skills contohnya. Yang ni automatik ya. Bergantung kepada subjek cikgu. Macam saya bahasa Inggeris dia automatik keluar. Bidang pembelajaran dah keluar 1.0, 2.0. Okey, yang tu ikut cikgu. Saya tak pasti sebab saya tak ambil. Saya tak ajar subjek lain. Saya tak pasti subjek lain macam mana. Tapi biasanya bidang dengan standard ni automatik dah ada lah. Okey. Tapi cikgu kena ingat, bila kita buat yang first ni adalah untuk mingguan. Jadi seminggu, cikgu kadang tak akan ajar satu skill. Cikgu akan ajar banyak skill. Jadi cikgu tulis siap. Speaking skills. Kemudian masuk lagi reading skill. Contohnya dalam seminggu tu ada 3 skill. Katakan. Jadi cikgu masukkan semua. Kalau seminggu tu memang cikgu ajar satu skill je, tak ada masalah lah. Satu skill je lah. Yang ni contoh kalau cikgu ada banyak skill dalam seminggu, cikgu buat siap-siap. Okay, kemudian standard kandungan pun sama. Yang ni dia automatik masuk. Okay, contoh untuk dalam seminggu saya ajar 2 standard. Kemudian, okay, pilih lagi. Untuk kelas seterusnya saya ajar lagi 2 standard. Contoh. Okay, ni contoh Okay, kemudian okay, lagi satu. Okay, 3.1. Okay, ni contoh Cikgu kena ikut subjek masing-masing lah. Okay, kemudian fokus. Fokus ni ikutlah macam yang ni dia ada bagi kan. Ni contoh Ni contoh je cikgu. Saya tak tengok betul-betul pun. Okay, standard pembelajaran. Yang ni pun sama cikgu pilih juga. Dia lebih kurang kan? Macam lebih kurang. 1.1. Oh, macam lebih kurang tapi bukan. Okay, standard prestasi. Yang ni pun ikut cikgu juga. Contoh Contoh. Kalau lebih, cikgu bubur lebih. Tak ada masalah. Bubur je. Ingat cikgu, untuk seminggu tau. Untuk seminggu. Jadi pastikan cikgu buat ni untuk seminggu. Dia sebenarnya boleh buat harian. Tapi maksudnya boleh satu MIW ni untuk harian. Tapi dia akan susah sebab cikgu kena buat banyak MIW.
Baik cikgu buat satu MIW seminggu, kemudian baru ada APH. Lagi senang. Okay, objektif yang ni cikgu tulis sendirilah. Contohnya saya buat satu murid dapat belajar. Ni contohlah saya tak tulis panjang-panjang. Saya tulis je. Murid dapat belajar dengan baik. Contoh. Okey, contoh. Bukan macam ni ya cikgu. Objektif mesti tulis dengan lengkap ya. Ni contoh. Okey. Jadi lepas tulis, mesti tekan tambah. Mesti ya. Ingat tak jadual tadi kita tekan tambah kan? Okey, sama. Yang ni pun sama. Tekan tambah. Okey, macam tu. Sampai dia keluar bentuk macam ni. Baru betul. Okey, kriteria kerajaan pula. Kriteria kejayaan ni ikut cikgu lah. Cikgu nak tulis apa kan. Kalau macam saya tak pasti nak tulis apa, jadi saya tak tulis kat sini. Tapi ikut cikgu lah. Ada sekolah yang buat objektif dan kriteria. Macam sekolah saya lebih kepada objektif. Okey. Tapi boleh buat lah. Tak ada masalah. Kaedah. Yang ni sebab PDPR. Jadi bila PDPR dia ada dua. Satu modul, satu projek. Jadi cikgu ikut sekolah cikgu. Mana yang buat, kalau dua-dua boleh pilih dua-dua, tak ada masalah. Pilih je dua-dua pun boleh. Tapi macam sekolah saya memang pakai modul, so kita padam yang ni lah. Ikut cikgu. Tajuk dan tema pun bergantung kepada tu lah. Bergantung kepada textbook dan silibus masing-masing lah. Contohnya saya buat, katakanlah saya buat mana, okay, tambah. Contoh bila cikgu buat mesti tambah. Buat mesti tambah. Tempoh pelaksanaan ni sebab dia PDPR. Jadi dia ada lah. So saya buat 2 jam. Kalau cikgu ada kelas yang sejam, cikgu tambahlah 1 jam. So ada pula kelas yang 2 jam setengah. So cikgu buatlah 2 jam 30 minit. Tambah. Mesti tekan tambah. Okay, mesti tekan tambah. Okay, kemudian ringkasan aktiviti ni bergantung. Ada sekolah yang buat. Contohnya ringkasan aktiviti ni, kita cakap pasal pelajar buka buku teks, baca nota, macam tu lah. Okay, itu ringkasan aktiviti. Bukan. Yang tu arahan pelaksanaan. Saya tak pasti sekolah cikgu ada tak ringkasan aktiviti ni. Tapi kalau ada, tambahlah. Tekan. Tambah. Mesti tekan tambah. Pendekatan ni, yang ni bergantung kepada sekolah cikgu. Macam sekolah saya, kita kira luar talian. Pendekatan luar talian. Kalau sekolah cikgu kira dalam talian, buat dalam talian. Kalau offside. Kalau dua-dua, tak ada masalah. Kita pilih dua-dua. Tapi sekolah saya satu je. So, saya padam yang ni. Kemudian arahan pelaksanaan ni lah yang pelajar membaca nota. Yang ni. Ringkasan aktiviti ni ikut cikgu lah. Arahan pelaksanaan ni pelajar membaca nota, pelajar menyalin soalan lah macam tu. Bila dah buat, tambah. Yang ni saya tak buat sebab yang ni contoh. Bila cikgu dah siap semua ni, daripada atas kita tengok. Atas, pastikan semua dah settle. Tak apa, kalau ada yang tak settle, dia akan bagi tahu ralat. So kita akan tengok, ralat ni tak mana ni. Kalau contohnya dekat sini objektif, so kita betulkan lah, tak ada masalah. Bila dah siap semua, mesti simpan. Yang ni salah satu lagi kesilapan lah. Terus suntik rekod ke apa mesti simpan. Simpan ya. Bila dah settle, kita pergi ke, nampak ni dia bagi anak panah. So cikgu follow je. Bila dia bagi anak panah ni, cikgu tekan je, follow je. Kalau cikgu tekan sini boleh, cikgu nak tekan aspek seterusnya pun boleh. Cikgu nak tutup pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia jadi satu benda je lah. Untuk selamat, cikgu pergi ke profil pelajar. Cikgu tekan macam ni, senang. Profil pelajar ni kesediaan pelajar lah. Contohnya pelajar dah ada topik asas tentang topik. Kemudian pelajar telah didedahkan. Yang ni cikgu boleh pilih ikut kesesuaian pelajar, cikgu-cikgu. Ciri-ciri pelajar ni optional, tapi biasanya saya tak tambah. Cikgu-cikgu boleh pilih lah kalau cikgu nak tekan. Tapi kalau biasanya tak perlu pun tak apa. Kemudian terus simpan. Nampak? Ada anak panah kan? Kita follow lagi. Follow je. Tapi step ni agak panjang ya cikgu. Cikgu kena bersabar dan bertabah hati. Jenis media, yang ni bergantung apa yang cikgu pakai. Contoh, katakan saya pakai animasi.
Dengan ni seminggu ya. Jadi cikgu masukkan semua dalam seminggu ni apa media yang cikgu pakai. Kalau cikgu tak pakai, tak ada masalah. Tak payah tulis. Tak payah tulis yang ni. Skip je. Simpan. Pun boleh. Tapi kalau cikgu pakai, buatlah. Contoh animasi, audio, model ni apa ya? Grafik lah kot. Okay, komposisi ni, ni contoh. Okay, apa yang cikgu nak buat. Ni komposisi ni kalau cikgu tak pasti apa dia, cikgu boleh tekan sini. Dia kata pelbagai item kecil yang dipecahkan. Okay, yang ni maksud komposisi tu. Kalau cikgu tak pakai, tak payah. Terus simpan. Ingat mesti simpan. Jangan tertekan batal. Kalau tertekan batal, kena buat balik lah. Okay, simpan. Harapnya setakat ni boleh follow lah. Kalau cikgu-cikgu ada masalah, boleh bertanya dengan guru data atau mana-mana cikgu yang lebih pakar ataupun tengok YouTube lain tentang CIDS. Ataupun kalau cikgu nak komen kat sini apa yang saya boleh bantulah setakat apa yang saya pernah buat ni. Kalau cikgu perlukan bantuan boleh komen lah. Okey, sama juga kita follow lagi. Dia sabar ya cikgu, dia agak panjang. Yang ni bukan RPH ya. Ni baru mingguan. Okay, kod cikgu terlupa. Yang ni MIW, baru mingguan. Belum RPH. Okay, yang ni pilihan cikgu lah kalau cikgu nak masukkan media. Contohnya klip animasi ni, apa benda, bahan untuk apa klip animasi ni. Contohnya bahan untuk penyoalan. Maksudnya cikgu tayangkan animasi, kemudian cikgu guna tu untuk tanya soalan macam tu. Okay. Kalau tak nak, tak ada masalah. Skip, simpan sahaja. Kalau nak, masukkan. Okay, bergantung kepada cikgu-cikgu. Yang ni saya main tekan je ni sebab nak tunjuk contoh. Okay. Okay, yang ni. Elemen pun ikut cikgu lah kalau ada. Contoh, katakanlah saya buat sains dan teknologi. Katakan. Okay, kalau ada. Kalau tak ada, simpan je. Tak ada masalah. Contoh saya tunjuk cikgu contoh bila kita simpan je. Okay, nampak ada lagi kan? Sabar cikgu. Menyesuai kemahiran. Okay, contohnya dekat sini saya tak nak letak. Contoh lah. Kalau sekolah cikgu mungkin kena letak kan. Bergantung kepada sekolah cikgu lah. Contoh saya tak nak letak sebab saya rasa macam, apa benda ni lah. Kemahiran hidup dan kerjaya. Tak ada pun lah. Tak payah. Jadi bila saya tak nak letak. Okay, kalau cikgu nak letak, cikgu pause Cikgu pause, cikgu isi. Kalau cikgu tak nak letak, cikgu pergi je simpan. Tak ada masalah. Jadi kalau cikgu nak cepat sebenarnya cikgu boleh simpan. Tapi bergantung kepada sekolah cikgu lah. Sekolah cikgu nak tak benda tu kan. Ada sekolah yang nak. Okay, mengaplikasi alat. Yang ni, sekejap. Okay, yang ni pun sama. Alat berfikir umum, taksonomi. Yang ni pun saya tak bubuh biasanya sebab saya kurang pasti nak letak yang mana kan. Jadi ikut cikgu lah. Kalau cikgu pakai, contohnya Pertamina cikgu pakai. Cikgu pakai Venn diagram cikgu pakai. Ikut cikgu. Cikgu letak je. Kalau cikgu tak pakai, simpan. Mesti simpan. Jangan batal. Jangan sebab kita tak pakai, kita batal. Jangan. Kita simpan. Okay, contoh ni contoh. Ya, apa benda semua ni cikgu boleh google lah. Okay. Simpan. Okay, yang ni boleh baca sikit. Ni strategi alat berfikir di Bono ni cikgu kena google. Okay, so sekarang boleh simpan. Sabar ya cikgu-cikgu, belum sampai lagi. Hampir sampai. Okay, ni seterusnya menerap nilai. Belum sampai RPH ya. Sabar. Sebab yang ni first time kan. First time memang dia lama sikit. Tapi lepas tu insyaAllah okay. Dia lepas kita dah berjaya buat sekali, dia akan mudah. Okay, contohlah berbudi bahasa, menghormati, okay, simpan. Kalau lambat, kalau cepat cikgu pause Pause. Kemudian ulang. Okay, bentuk item activity. Yang ni kot, membentuk item. Rasanya yang ni LPH. Oh, bukan lagi, sorry. Belum. Hampir. Okay, yang ni, alamak apa ni? Okay, yang ni, contohnya kan, yang atas ni, cikgu boleh pilih untuk kemahiran berfikir aras rendah dengan kebat aras tinggi. Boleh pilih. Yang dekat sini, saya nak tunjuk dekat sini. Adegan pengajaran ni. Adegan pengajaran ni bergantung kepada RPH kita lah. Contoh macam bila kita buat PDPR. Macam tadi, awal tadi kalau cikgu ingat waktu tetapan pembelajaran tu. Kita pilih PDPR.
Jadi dia akan keluar automatik. Pra, perkembangan dengan pasca. Kadang cikgu nak tukar, tak ada masalah cikgu tukar tetapan. Okay, cikgu boleh pilih set induksi langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau cikgu buat sampai langkah 5 penutup, cikgu boleh pilih. Macam nak pilih, cikgu tekan je lah. Okay, nanti dia akan keluar lah set induksi semua tu. Okay, bila cikgu pilih, nanti dekat RPH akan ada set induksi. Tapi kalau PDPR biasanya kita fokus kepada 3 ni je. Pra, perkembangan dengan pasca. Bab maya kan. Jadi kita padam set induksi ni. Kemudian kita simpan sajalah. Okay. Okay, jadi yang ni biasanya kita tak payah ubah pun tak apa. Sebab memang PDPR dia macam ni. Okay, dah settle. Ni kalau cikgu nak tambah atas ni, cikgu tambah Contoh jenis pentaksiran, PBD. Cikgu buat. Tak ada masalah, cikgu buat, cikgu tulis. Macam saya tak, yang ni saya main pilih je ni. Okay, sekadar tunjuk contoh. Okay, kemudian dah settle. Okay, kalau terlampau laju, cikgu stop Okay, dah settle. Cikgu simpan. Ingat, akhirnya mesti simpan. Kalau tak simpan, nampak tak warna hijau. Yang ni lah sunting MIW cipta RPH. Baru sampai RPH. Tadi MIW untuk mingguan Baru sampai ke RPH. Lambat ke internet? Tak boleh buka pula. Okay, cuba tekan yang ni. Sama je. Sama je. Macam tak boleh tekan lah cikgu. Mungkin sistem dia lambat sikit kot hari ni. Okay, tak apa. Tak apa. Untuk RPH ni saya buat video yang lagi satu. Okay, yang tadi tu asas untuk yang baru masuk. Okay, so sekarang tak apa, kita tutup dulu. Tak ada masalah, kita tutup. Sistem dia lambat sikit kot. Rasanya sistem dia lambat sikit sebab tu dia tak boleh masuk. Biasanya boleh masuk. Okay, bila kita tutup, dia akan bawa kita ke sini. Bawa kita ke luar. Okay, macam mana cikgu nak cari cikgu punya record tadi yang cikgu dah cipta dengan bersusah payah tadi. Cikgu pergi ke record. Jangan cipta, pergi buka. Sebab tadi kita dah cipta, sekarang kita buka je lah. Okay, buka. Dan record ni dia bulanan tau cikgu. Bila bulanan, maksudnya kita tengok tu secara bulanan. Contoh yang ni, nampak satu je kan? Sebab yang ni bulan Jun. Bulan Jun ada satu je. Okay. So yang ni lah. Yang ni, nampak ni MIW. Ni mingguan. Okay. Yang ni lah kita nak tengok balik. Kita punya dah buat apa? Okay, ni minggu ni. Okay, macam mana cikgu nak tengok? Cikgu buka. Okay, jadi segala susah payah yang telah cikgu lalui tadi, cikgu dapat lihat di sini. Nampak tak? Macam-macam dia kan? Banyak kan? Yang ni lah yang cikgu buat tadi. Standard lah, kesediaan lah, media lah. Menyesuaikan kemahiran kita tak buat tadi kan? Okay, yang ni. Inilah yang cikgu dapat tengok. Okay, sampai ke bawah. Wow. Okay, sampai ke bawah ni. Yang ni MIW ya, belum RPH. Kalau cikgu macam, ya Allah, kenapa aku tak bubuh tadi menyesuaikan kemahiran ni? Macam tu. Contohnya, cikgu macam, lupalah ya Allah, macam mana ni. Okay, tak ada masalah. Cikgu tekan je. Sebab kata pencipta CIDS ni, CIDS ni dia macam mana? Macam lubang tikus kot. Dia setiap benda sebenarnya cikgu boleh masuk. Contoh cikgu boleh tekan kat sini pun boleh. Cikgu boleh tekan profile ikut cikgu lah. Macam saya biasanya saya tekan kat sini lah. Senang. Contoh cikgu nak masukkan menyesuaikan kemahiran. Tadi lupa nak letak. Ataupun cikgu tak suka. Kenapa warna merah ni? Yang ni semua biru. Okay, cikgu tekan menyesuaikan kemahiran. So automatik dia akan bawa kepada muka yang menyesuaikan kemahiran ni lah. So cikgu bubuh lah. Okay, tema. Barulah kita bubuh. Sebab tadi macam tak bestnya kosong. Okay, bubuh. Yang ni saya main bubuh je cikgu.
Ni ikut cikgu lah. Cikgu nak bubuh ke tak bubuh ke. Yang ni saya main bubuh je. Okay, bila dah settle. Bila dah settle, ingat mesti simpan. Okay, habis dah isi, simpan. So, dia akan bawa cikgu ke sini. Ni akan ulang balik. Cikgu tak payah ulang balik sebab cikgu dah isi. Cikgu tutup je. Kalau cikgu nak ulang balik, boleh. Contoh cikgu macam, aku buat tak tadi yang aplikasi alat ni nak tengok, tekan. Ataupun, profil pelajar macam silap, tekan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau cikgu dah isi semua, satu je cikgu nak isi. Cikgu dah pilih yang tadi kan, yang menyesuaikan kemahiran ni. Cikgu tutup je lah. Tak ada masalah. Harapnya tak terlampau laju lah. Kalau laju, cikgu pause dan ulang balik ataupun boleh komen lah kalau ada soalan. Setakat semampu saya lah. Okay, cikgu tunggu kejap. Nampak tengah loading. Dan okay, dah siap. Nampak dah menyesuai kemahiran. Dah ada. Barulah nampak macam kemasnya. Semua ada macam tu contoh. Kalau cikgu rasa macam tak naklah buat banyak sangat, tak ada masalah. Sebab bila cikgu tak buat banyak, bila APH, dia tak keluar tu je lah. Dia tak adalah tunjuk kata kosong. Dia tak keluar lah. Jadi tak adalah nampak macam cikgu tak buat. Dia memang tak keluar terus. Jadi tak ada masalah pun. Tak payah risau. Okay, yang ni dah siap. Boleh kot kalau kita nak sambung buat APH. Sebab bila kita dah sampai ke sini, kita dah boleh start cipta APH. Yang ni lah latar untuk kita cipta APH. Yang ni mingguan. Okay, macam mana nak cipta APH? Cikgu pergi ke atas. Tekan untuk pilih kelas ni. Alamak, lupa. Tadi tak buat kelas form 1. Okay, saya tak boleh tunjuk lagi. Sebab kalau cikgu pilih sini, ingat tak jadual saya tadi? Saya buat kelas form 5 dengan form 4 je. Tapi tadi dekat sini, saya pilih tingkatan 1. Jadi saya tak boleh lah. Saya kena tambah dekat jadual. Okay, tak apa. Saya tunjuk contoh cikgu. Bila kita buat macam ni, kalau saya pilih kelas form 4, dia akan keluar macam ni. Sila pilih subjek dan aras kelas yang sama mengikut rekod yang dibuka. Apa maksud dia? Maksudnya, saya pilih subjek bahasa Inggeris. Aras kelas tingkatan 1. Tapi kat sini saya nak ambil kelas tingkatan 4. Tak boleh lah. Jadi, apa yang saya kena buat adalah saya kena update jadual. Bagi ada kelas tingkatan 1, baru saya boleh buat. Okay, tak apa. Yang tu saya akan tunjuk dekat video yang kedua lah. Yang ni, setakat sini, setakat MIW, cikgu dah berjaya sampai ke sini. Belum RPH lagi. RPH tunggu video seterusnya. Okay, settle. Alhamdulillah. Cikgu boleh pergi kembali ke model. Senang ni muka depan kita. Kembali ke model. Kemudian cikgu boleh tutup. Kalau cikgu dah settle semua, cikgu tutup je. Apa maksud tutup? Record. Tutup record. Kalau cikgu nak tutup lah. Kalau tak nak tutup pun tak apa. Record, tutup record. Macam mana tutup record ni? Bila saya tutup record, maksudnya nama dekat sini akan hilang. Kat sini ada record kan? Nama ni akan hilang. Tu je lah. Okay. Okay, sekarang saya tak nak tutup lah. Sebab sekejap lagi nak pakai balik kan? Nak tulis, nak tambah yang tingkatan 1 tu. Okay, so dah settle yang ni. Bolehlah keluar. So, kita cuba keluar. Lock keluar. Okay, kita pun akan sampai balik ke web asal dia. Okay, yang ni lah setakat. Untuk video pertama ni, untuk ajar MIW sahaja. RPH belum sempat cikgu sebab saya kena tambah jadual dulu. Okay, so setakat itu sahaja. Alhamdulillah.